Assalamualaikum anak-anak ustazah. Okey. Selamat pagi. Semua dah bangun ke? Okey. Untuk pelajaran kita pada minggu ini, pendidikan Islam. Kamu sediakan buku teks pendidikan Islam ya. Buku kita yang baru tu yang ada gambar puzzle kat muka depan tu kan. Okey. Kita teruskan kepada kita tengok tajuk apa kita nak belajar minggu ni. Okey, minggu ni kita akan memilih bidang Al-Quran. Okey, bidang Al-Quran ni dia terdiri daripada 4 bahagian. Okey, yang pertama tilawah, hafazan, ketiga kefahaman, yang keempat tajwid. Okey, untuk minggu ni kita pilih tilawah, bacaan surah Al-Qadr. Okey, kita tengok muka surat berapa surah Al-Qadr. Okey, muka surat surah Al-Qadr muka surat 2. Okey, kita teruskan kepada muka surat 2, buku teks kita. Okey. Ustazah harap kamu dah bersedia ya dengan muka surat 2. Okey, Ustazah akan pendengarkan kepada kamu bacaan surah Al-Qadr dari video yang Ustazah akan kongsikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Okey, kamu dah dengar. Ustazah harap kamu dapat ikut bacaan itu tadi ya. Okey, sebelum kita teruskan ke muka surat yang seterusnya, kita tengok sedikit info tentang surah Al-Qadr. Okey, surah Al-Qadr ni merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Ia diturunkan di Mekah. Okey, ia mengandungi 5 ayat dan menceritakan perihal malam Al-Qadar yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, kamu selalu dengar malam Al-Qadar ni selalu bila kita dengar berlaku pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya kita ke muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga ni kita akan membaca bersama-sama. Baca dengan bertajwid dengan elok ya, sebab objektif pembelajaran kita pada hari ini supaya anak-anak ustazah dapat membaca surah Al-Qadr ayat 1 hingga 5 dengan betul dan lancar. Kemudian membaca dengan betul dan bertajwid. Apa beza lancar dan bertajwid? Membaca lancar ni dia baca tidak tersekat-sekat. Dia baca lancar. Macam mana nak dapatkan bacaan yang lancar? Kita kena kerap membaca. Kepada yang baca tersekat-sekat tu, jangan berputus asa. Sebab apa? Kita akan dapat pahala 2 kali. Dapat pahala 2 kali. Sebab kita berusaha membaca, kita memperbetulkan bacaan kita. Jangan putus asa, jangan berhenti membaca. Kalau tak pandai baca, kita teruskan bacaan kita ya. Okey. Kita mulakan dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca bismillah pun dengan bertajwid. Bertajwid maksud dia
dia ada hukum-hukum dia. Dia baca panjang, dia baca pendek. Nah, yang tu bertajwid. Okey. Kita tengok. Ni ada keratan atau kalimah. Kalimah dari surah Al-Qad tadi. Kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, tengok kat sini. Dia ada warnakan dah. Menunjukkan kat situ dia ada bacaan apa yang perlu ditekankan di situ ya. Okey, yang pertama ni kita tengok. Inna anzalnahu. Okey, kamu tengok yang hijau yang pertama ni, huruf nun ni. Pasal apa dia hijau? Sebab dia kena baca bacaan dengung. Dengung kat sini 2 harakat. Kalau kamu tengok setiap kali kamu jumpa nun yang bertanda syaddah dan kawan dia seorang lagi mim yang bertanda syaddah, mesti kena dengung kan. Tak boleh inna. Tak boleh, dia kena dengung 2 harakat. Inna. 2 harakat kat situ. Kalau mim summa. Macam tu. Nah, kat sini nama dia wajibal gunnah. Okey, seterusnya kamu tengok yang huruf alif warna merah ni. Di atas dia ada tanda mat atau tanda panjang. Kat sini bacaan dia kita kena panjangkan dia sebanyak 4 atau 5 harakat. Jangan baca pendek, jangan baca 2. Baca 4 atau 5 harakat. Okey, seterusnya anzalnahu. Kat sini kena dengung. Jangan baca terus. Anzalna. Tak boleh. Dia ada nun ni. Nun yang sakinah. Nun mati ni bertemu dengan huruf zain. Dia ada hukum dia. Nun mati bertemu dengan huruf zain. Kena baca dengung. Iaitu kat sini hukum dia. Ikhfa hakiki. Baca dengan betul. Okey, yang seterusnya. Keratan yang seterusnya. Fi lailatil qadr. Okey, fi ni pastikan kamu baca 2 harakat. Sebab ada huruf ya yang mati ni sebelum dia ada baris kasrah. Bacaan dia panjang 2 harakat. Seterusnya al-qadr. Huruf dal ni. Kenapa dia warnakan warna biru? Sebab kat sini nak menunjukkan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ni dia kena bacaan berdetak. Dia ada beberapa huruf qalqalah ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Apabila huruf-huruf ni dia dimatikan, diwaqafkan, dia kena bunyikan berdetak. Okey. Kemudian di belakang ni ada huruf ra. Ra ni kita kena matikan sebab dia di akhir kalimah atau di akhir ayat. Kita matikan macam mana dah dal ni mati, ra ni pun mati juga. Kita matikan macam ni. Qadr. Dal tu berdetak, kemudian ada bunyi ra di belakang. Seterusnya wa ma adraka. Ulang. Wa ma adraka. Okey. Kat sini ada tanda panjang juga macam tadi, 4 atau 5 harakat. Kemudian kat sini ada dal, huruf dal yang sakinah. Sama juga dia qalqalah. Kemudian ra ni kita panjangkan 2 harakat. Sebab ada tanda panjang, tanda mat kat situ macam alif yang kecil tu. Bacaan dia 2 harakat. Hadar panjang dia 2 harakat. Okey, seterusnya ma lailatul qadr. Okey, sama juga kat sini. Kamu tengok ma ni 2 harakat ya. Sebab kat sini ada huruf alif yang tiada baris. Dia matilah. Sebelum dia ada baris fathah, kamu kena panjangkan harakat dia sebanyak 2 harakat. Okey, qadr tadi sama dengan yang di atas. Okey, kemudian kita teruskan. Tanazzalul malaikatu. Okey, kat sini kita tengok kat sini dalam kalimah al-malaikatu ni. Panjang dia sama macam yang dekat atas ni. Panjang dia ialah sebanyak 4 atau 5 harakat. Okey, kalau kamu tengok kat sini tanda panjang ni dia dekat, dia bersekali dengan huruf hamzah. Yang ni dia ada nama dia, iaitu mad wajib muttasil. Sebab tanda panjang dengan hamzah ni dia duduk di dalam satu kalimah, atau kita panggil duduk dalam satu rumah. Kalau yang 2 atas ni tanda panjang dengan hamzah, nampak tak? Tanda panjang hamzah, tanda panjang hamzah.
Yang ni dia duduk di dalam dua kalimah. Atau kita kata dua rumah. Wama ni satu rumah. Adraka ni satu rumah. Nama dia mad jaiz munfasil. Nama dia mad jaiz munfasil. Tak apa, yang tu nanti kita akan kupas waktu lain. Okey, kemudian yang seterusnya warruhu fiha. Okey, tengok kat sini. Ruhu. Ru tu panjang. Pasal apa? Ada waw kat sini mati. Sebelum waw yang mati ada baris dhammah. Panjang 2 harakat. Dia sama dengan atas tadi. Hukum dia sama, iaitu mad asli. Ma, fi, ru. Dia panjang, dia 2 harakat. Okey, hu. Kemudian fiha. Pastikan kamu bezakan bunyi hu dengan ha. Kita nampak dengar macam sama kan? Ha dengan ha. Tapi dia beza sikit. Tempat keluar bunyi dia tu. Kalau yang huruf macam ni, yang kawan huruf jim dengan kha ni, bunyi dia ha. Kalau yang ni baris di depan, baris dhammah, hu. Okey, kemudian yang ni ha yang simpul atau ha besar ni, bunyi dia ha. Okey, kat sini panjang fi 2 harakat sebab ada ya yang mati sebelum dia, baris kasrah, dan ha, huruf alif yang mati sebelum dia, ada baris fathah panjang 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Okey Okey, seterusnya salamun hiya. La ni dia panjang juga 2 harakat, dia sama saja dengan yang tadi kita tengok mak asli tadi Okey, akhir sekali hatta matla'il fajr. Okey, kat sini kita nampak lagi warna biru, ada 2 tempat. Okey, hatta ni sama dia ada tanda alif kecil tu panjang 2 harakat. Ta yang mati ni dan jim yang mati ni huruf qalqalah. Dia ada berdetak sedikit, berdetak. Kemudian huruf jim mati, kemudian di akhir dia ada ra juga. Kita nak waqafkan, bunyi dia macam mana? Fajr. Okey. Okey, kamu boleh teruskan bacaan kamu dengan muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 4. Kamu cuba baca. Cuba baca sehingga lancar lah. Kalau yang dah lancar, yang dah boleh hafal tu, alhamdulillah. Kita boleh amalkan bacaan surah ni di dalam solat kita. Ustazah harap kamu jangan putus asa, jangan hilang semangat untuk teruskan belajar. Kalau tak boleh, tak berapa boleh pun, tak apa, kita usaha lagi. Usaha sehingga kita berjaya. Sebab apa? Bila kita baca Quran ni, kita dapat pahala. Kita dapat pahala, kita dapat ilmu. Allah sayang kat kita. Okey, saya harap anak-anak dapat belajar dengan baik di rumah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.